Jadi coach, um, ketika kita menjalani penggambaran episod ini, sehari sebelumnya Sabah FC mengumumkan yang mereka akan menandatangani ataupun sudah menandatangani coach legenda bola sepak Kedah, negeri kelahiran saya, legenda saya. Dua legenda, bukannya seorang legenda tu, dua legenda. Badrul Bahtiar dan juga Rizal Ghazali. Dan saya tak tahu berapa lama yang saya akan ambil untuk memaafkan Sabah dalam perkara ni. Tetapi tak apa. Badrul Bahtiar, kita nak bercakap lama tentang Badrul Bahtiar. Sebelum Sabah menandatangani Badrul Bahtiar, aksi terakhir Badrul Bahtiar yang saya tonton bersama dengan Kedah adalah ketika menentang pasukan JDT di separuh akhir pertama Piala Malaysia di Alostar. Dalam perlawanan tersebut, Badrul diletakkan sebagai assistant striker kepada Kepas dengan ketiadaan Kipre Cece. Badrul memainkan dengan sangat baik perlawanan tersebut dan keputusan seri di Darul Aman. Badrul adalah antara pemain terakhir yang saya lihat boleh menjadi pemain one club man di Malaysia. Kita tak ada one club man di Malaysia kan. Sebelum ni mungkin kita ada Azizul Kamaluddin di Pahang. Ya, Datuk Ong bermain banyak pasukan. Yang mungkin paling dekat pun Elto Linus, tapi Elto Linus pun mungkin ada satu musim yang dia pernah meninggalkan Sabah, one season. Ya. But otherwise all Sabah. Siapa lagi legenda kita? Zainal Abidin Hassan bermain dengan banyak pasukan, Azman Adnan bermain dengan banyak pasukan dan harapan terakhir kita adalah Badrul Bahtiar. Tetapi sekarang Sabah sudah mengambil Badrul Bahtiar. Jadi boleh coach ceritakan, adakah Badrul Bahtiar nama pertama yang coach letak kepada pengurusan Sabah FC untuk tanda tangan? Pertama sekali Faiz minta maaf ya. Seperti umum tahu, apabila saya mengenali Badrul ketika 2011, beliau merupakan kapten pasukan negara ketika ketika memenangi pingat emas. Ya, dan dari situ boleh dikatakan bukan persahabatan, komunikasi di antara saya dengan Badrul amat baik dan saya terus mengikuti perkembangan Badrul ya. Dan apabila saya membuat keputusan untuk meninggalkan FM dan sepatutnya saya pun boleh digelarkan one club association di mana One saya association, one association or whatever it is ya. Betul. But I decided to go out. So it's not easy. Itu bukan satu perkara yang mudah. Namun saya percaya situasi yang sama pada Badrul, di mana beliau tak pernah ke klub mana-mana sekalipun dan he is my first target. So after I decided to come, my first call is to Badrul. And of course, I cannot reveal so much about what is the offer like, but I just throw the idea. I don't force anybody to come, but I have plans. So I need, players now, they need to know what is your plans. I can't just get Badrul alone here and you expect him to do miracle. There's no such thing. So apabila saya memaklumkan pada Badrul, ini perancangan saya, siapa yang saya akan bawa ke Sabah bersama ataupun menawarkan kontrak dengan pasukan Sabah. So Badrul percaya saya mempunyai satu plan yang jangka panjang ataupun Yang kukuh sesuatu untuk pasukan Sabah menjuarai sesuatu piala. Bagi saya, seperti mana Kish dan Faiz tahu, dalam peringkat umur lebih pada pembangunan, tetapi dengan peringkat kelab kita memerlukan keputusan. So Badrul faham dengan apa cita-cita saya dan apa keinginan saya dengan Sabah, dan pada masa yang sama saya memberi Badrul ruang untuk memberikan pendapat siapa yang beliau fikir mampu bersama kita untuk sama-sama kita harungi lagi satu perjalanan. Kemungkinan saya harap perjalanan yang lebih baik pada penghujung musim depan, baik pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi memberikan pendapat. For me, the players are very important where you need to listen to them. It's not one way. Bukan hanya saya yang memberikan pendapat ataupun mengatakan sesuatu. They have to give their opinion. And Bud is a very experienced player. He's not afraid to talk and he's a good leader. So at the end of the day, it's not to
bukan sesuatu yang cukup bermasalah untuk saya convince Bat. No, I can say that. Sorry, bagi saya minta maaf pada penyokong-penyokong Kedah, tetapi bagi saya tahu kemampuan Bat dan saya percaya Kedah akan sentiasa berada dalam hati Bat, but at the same time he's a professional. Yep. He needs to do something, and if he thinks that it will be good for him, why not? Jadi tepat tekaan saya tadi yang Bat adalah pemain pertama yang coach panggil. Coach call. Yes, itu merupakan orang pertama Ya. dalam fikiran saya apabila saya membuat keputusan untuk keluar. Coach, bila saya nampak berita Badrul Bhaktiar ke Sabah, as much as ada dua perspektif kan. Satu is wow, Sabah berjaya dapatkan seorang pemain yang berkualiti. Superstar ya. But at the same time, it's also wow, Sabah berjaya meyakinkan Bad untuk meninggalkan Kedah, which is not an easy thing to do. Bila seorang pemain itu menghabiskan seluruh kerjanya bersama satu klub Dan memenangi segala-galanya bersama untuk klub meninggalkan kelab tersebut, there has to be something there to pull him there. Dan perkara itu yang saya nak explore sikit dengan coach, sebab saya rasa antara benda yang paling romantik dalam bola sepak adalah hubungan yang baik di antara seorang jurulatih dan seorang pemain. Benda ni kita nampak anywhere. Kalau in Europe, kita nampak Harry Redknapp dengan Nico Kranjčar dulu. Dengan Jermaine Defoe. Dia pergi berapa-berapa kelab pun dia akan sentiasa bawa satu pemain tu kan. And the fact that in this case coach, Badrul adalah pemain pertama yang you call, and kita tahu peringkat antarabangsa pun dulu every time national team Badrul adalah antara nama yang sentiasa akan ada. Boleh coach describe sikit what is it about Badrul yang coach begitu suka as a pemain dan juga as a human being? Well, like I said, he's a leader. Okay, for me, saya masih lagi ingat pada satu ketika apabila saya mengambil alih sebagai jurulatih interim, ya, dan kita bermain di luar bersama Saudi Arabia. Selang 3 hari kita balik bermain dengan pasukan UAE, tak silap saya. Dan ketika itu Bat tidak berada dalam pasukan oleh kerana masalah keluarga or something, ya. Dan apabila saya cakap Bat, okey, tak apa Bat, you concentrate, you selesaikan masalah yang apa yang you ada di Kedah, dan apabila kita balik daripada Saudi, you join kita. I give you one example. So he's doing his workout, everything. Bila kita arrive, dia join kita, and in the game against UAE, I put him as a first 11 and he scored. You know, I remember we play in closed door where kita digantung tak dibenarkan bermain. Sebab dan yang flare lawan Saudi tu kan. Okay. And then lawan UAE we were leading. I think we were leading 1-0 and then they come back again. But that kind of commitment, dan setiap kali apabila saya memberi beliau ruang untuk bermain, he will never let me down. He will give everything. You know, players ada kali tidak mempunyai form. You know, you can't have, your form might go some and might come down a little bit. But apabila form beliau turun, beliau masih lagi menunjukkan bukan satu prestasi yang baik, tetapi kesungguhan dalam padang, chasing, doing whatever I said. So that kind of player bukan saja ada pada Bat tetapi pada beberapa pemain, but he never let me down. So that is why I believe that kalau saya mengambil Bat, akan memudahkan bukan saja tugas saya sebagai jurulatih, mungkin Bat dapat membantu untuk bersama-sama pemain-pemain yang lain, terutama membimbing pemain-pemain muda dari Sabah. So he will be good asset not only on the field but off the field, where the young generation of Sabahans, young generation of Sabah footballers can learn a lot about him, because he's a legend. Yeah. He won everything with one club. So must be something about him. So if peluang yang ada ni, para pemain Sabah ataupun pemain-pemain lain tidak mengambil kesempatan untuk mengenali Bat ataupun belajar daripada Bat, then satu kerugian buat mereka. Coach, Badrul Bhaktiar juga dah mengalami banyak transformasi dalam kerjaya beliau. Di pasukan Double Treble Azraiko contohnya, beliau bermain sebagai seorang pemain sayap, berpasangan dengan Khairil Mohimin pada masa itu, yang masih lagi juga bermain kan.
di dalam skuad Tan Cheng Ho Kedah yang menggegar Malaysia satu ketika dulu. Bermain dengan hantaran-hantaran pendek, tetapi Bud diletakkan sebagai juga pemain sayap. Dan selepas itu di pasukan kebangsaan, mungkin sebelum itu juga di pasukan kebangsaan kerap bermain sebagai attacking midfielder, defensive midfielder ataupun box-to-box midfielder. Beliau boleh bermain di mana-mana di posisi midfield tersebut. Sekarang ni coach ada bagi tahu tadi yang coach dah bentangkan satu projek pada beliau untuk convince dia datang ke Sabah. Dan dalam projek tersebut, di mana coach lihat peranan Badrul Bhatia di atas padang? Kalau dulu apabila Bud masih lagi bukan bermakna beliau dah tua sekarang ni, ya, apabila beliau berusia 20 dalam Di puncak kerjaya. pertengahan 20 ketika berusia 20 tahun, beliau lebih sesuai bermain di bahagian sayap. He's a utility player. Tetapi di sini apabila kita mempunyai kualiti pemain yang baik di sekeliling Bud, dan dah tentu saya tidak ingin Bud banyak membuang tenaga. You know, example kalau dia main di sebelah kiri ataupun kanan, he has to go up and down, and the work rate will be very high. But what we need from him is his quality of passes that we want. So mungkin Bud akan bermain di bahagian tengah kebanyakan, dan kemungkinan jika saya memerlukan Bud di bahagian kiri ataupun kanan, if I'm forced to play him there due to tactical reason, I might play him because he's a very intelligent player. He read the game very well. So he will understand the moment you inform him beside the touchline, but this is what you want to do, immediately he got it. I actually wanted to nak interject sikit coach di sana. Coach mention intelligence tu kan coach. Sebab selalunya bila kita berbicara tentang Badrul di kalangan peminat, obviously apa yang kita nampak adalah lebih kepada kualiti hantaran, free kick yang cantik, rembatan yang cantik. Tapi pandangan coach, adakah intelligence itu kekuatan terbaik yang ada pada Badrul Apa Bhatia? atribut terbaik Badrul Bhatia? Yes, especially apa daripada segi tactical. You know, sometimes like what you said, orang akan lihat, "Ui, cantik gol tu. Oh, this a good cross, good overlapping run, all this." But what a particular player do on the field yang tak nampak. Jadi Bud mempunyai sesuatu keyakinan yang berbeza. You know, he can give a good drive of 40-50 meters, just as simple as that if he wants. He knows his vision is very clear. He can be on the left and he can just switch straight to the right. And he's good with his penetration passes. And not only that, but he can not penetration passes, but his penetration runs that allowed him to score. So he's a multitask. For me, probably okay when I play, they know play against an opponent. They know my key player is Badrul. Yeah, man, you go. You know, but Badrul has a way how to come out from there. And you know, this kind of players that know how to get away from tight situation, even though it's very difficult for him, but he knows how to move out from that difficult situation. Yeah. So that is about Badrul. And coach, just to wrap it up, coach, I wanted to ask this pasal Sabah. Sabah sebagai sebuah pasukan beraksi dalam Liga Malaysia, tetapi dipisahkan daripada majority of the heated action oleh Laut Cina Selatan kan. And you know, over the years, Sabah seringkali dilihat sebagai sebuah pasukan yang ketagihkan big characters. Pasukan yang seringkali berkualiti, yang seringkali dipenuhi oleh barisan pemain yang bersejarah, yang talented macam Rawilson Batuil sampai sekarang kita suka tengok kan. Maxius Musa pun kadang-kadang dari zaman dulu kita suka tengok. Mafri Balang, El Tolinas, big names. Ronnie Harun suatu ketika dahulu. Tapi this season khususnya, Amri Yahya's presence sahaja, the fact that ada seorang nama Amri Yahya beraksi untuk Sabah seolah-olah lifted the entire fan base. Dan adakah itu salah satu sebab coach mahu Badrul bawa masuk, dan betapa penting elemen luar padang ni, that massive lift untuk penyokong, betapa penting perkara itu dalam misi pasukan untuk mengecapi sesuatu dalam sesebuah musim?
Pertama, apabila saya memilih pemain, I don't look at criteria where it can generate fans. Oh, That okay. is not my criteria. Okay. The most important is the criteria that can he contribute to the team. Ya, so apabila saya memilih Badrul kerana beliau merupakan seorang pemain yang baik dan pasti akan menguntungkan pasukan Sabah, pada masa yang sama beliau sendiri mempunyai aura tersendiri untuk membawa para penyokong ke stadium. Look at like what you say, Amri Yahya ketika datang pada saat-saat akhir dengan Sabah, nobody expect him to play all the game. But suddenly he become our best local player. So ini secara tak langsung mereka tahu Amri Yahya, he's a big name that play for JDT, Selangor, national team. Suddenly he's playing for Sabah and people do expect him to do a miracle because he's 40 years old. Yep. By the end of the day, he's the one who play most of the game. Yep. So when this happen, it's not only good for the fans, but it's good for the younger players. Because why? I can always say, look at him. He's 40 years old and he's running up and down, chasing here and there. So you have no excuse. Yeah. You know, so same it goes to Badrul, Rizal that is coming. You know, these people has to learn. Yeah, and I know Sabah when I play for them in 95, 96. We have Khairul Azman, Yap Wailun, Scott Olerencio. The stadium are full. And we have good quality players. It will generate, automatically it will generate fans. And even now fans can't wait after selepas dengar nama-nama besar yang they can't wait the season to start. But you know, I mean, this is a positive thing. Yeah. You know what I want to do is just not to generate interest, but I want to see Sabah build as strong, as good as they are before. Yeah, and of course, like I said, kalau peringkat remaja ataupun pasukan bawah 23, my task is to develop the players. And now is to get the result. But at the same time, I have 6-7 players that is under 22 that I would like to see them groom and be part of Sabah core players in future. Not only Sabah, but for national team Oh too. ya. National team as Okay. well. Jadi reputasi bukanlah kriteria utama, tetapi jika pemain itu ada reputasi seperti Amri Yahya dan juga Badrul Batak, itu adalah bonus kepada coach ya. Yes, exactly. Ya, dan dia juga boleh menjadi contoh kepada pemain-pemain muda. Yeah. Jadi coach, pertama sekali kita nak ucapkan selamat maju jaya untuk coach dengan Sabah FC mengharungi kancah Liga Malaysia 2022 nanti. Dan nombor 2, saya nak ucapkan tahniah kerana sudah mendapat Captain Marvel pasukan Kedah Abdul Rahman di bumi Sabah. Saya rasa orang Sabah harus faham betapa bertuahnya mereka mendapat Badrul Bakhtiar ya. Itu pandangan saya. Seperti saya katakan, I mean, he's a good guy, he's a good person on and off the field. So definitely kehilangan Badrul dengan pasukan Kedah pasti akan terasa. But for the betterment of our football, I think it will be good. Good. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much, Dato'. Terima Thank kasih. you. Thank you.